Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Isu Taliban, amanah terpengaruh dakwah DAP. Timbalan Pengerusi Biro Antarabangsa Amanah Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah menyelar sikap PAS yang memainkan emosi serta sentimen perkauman dan agama tanpa merujuk kepada fakta yang nyata dan kukuh. PAS membisu berhubung kekejaman serangan bom Arab Saudi dan sekutu baratnya termasuk Amerika Syarikat sehingga ribuan rakyat Yaman yang terletak di Timur Tengah terbunuh dan ratusan ribu lagi menderita. Baru-baru ini Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang selaku Duta Khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Timur Tengah dilaporkan bertemu dengan wakil Taliban di Doha, Qatar. Beliau berjanji Malaysia akan melakukan apa yang mampu untuk membantu rakyat Afghanistan dalam masa genting ini. Kedua-dua pihak menekankan perlunya lawatan delegasi dari kedua-dua negara ke ibu negara masing-masing untuk meningkatkan hubungan bersama, kata Wakil Tetap Taliban di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Muhammad Suhail Shaheen melalui ciapan Twitter. Bagaimanapun, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mempertikai tindakan Hadi itu sebagai mendahului kerajaan Malaysia. Tindakan gopoh serta aneh Abdul Hadi yang mewakili Malaysia diperhati seluruh dunia memberi imej yang buruk kepada negara. Pertamanya, kerajaan Malaysia masih tidak secara rasmi mengiktiraf kerajaan pimpinan Taliban di Afghanistan. Nampaknya Abdul Hadi telah terburu-buru melebihi kuasanya sebelum keputusan Kabinet bertindak sedemikian, kata Salahuddin. Susulan itu, Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman menyifatkan Salahuddin pelik serta terpengaruh dengan dakwah barat yang dibawa DAP dan tidak senang dengan pemulihan Afghanistan. Pertemuan itu ternyata satu langkah ke hadapan untuk melaksanakan tanggungjawab keamanan sejagat khususnya di negara-negara bekas konflik yang masih dibelenggu isu kemanusiaan. Hal ini sepatutnya diberi tumpuan oleh seluruh dunia. Langkah utusan khas Timur Tengah itu adalah sangat bijak untuk mendapatkan maklumat yang jelas dan pasti dari pihak kerajaan Afghanistan sendiri mengenai perkara yang berlaku di negara itu, ujarnya seperti dipetik Harakah Daily. Mengulas mengenainya, Raja Kamarul Bahrain berkata, semasa Abdul Hadi berjumpa wakil Taliban di Qatar, beliau berada hampir dengan negara Yaman yang diserang berterusan Arab Saudi dan sekutu baratnya. Bagaimana boleh terlepas pandang isu Yaman yang begitu dekat dengan Qatar, tetapi hanya menyentuh isu Afghanistan yang berada jauh? Berjuta anak kecil dan dewasa Islam kebanyakannya menghadapi malnutrisi dan kebuluran akibat tindakan kejam Arab Saudi serta sekutu baratnya. Kenapakah Duta Khas kita dan PAS tidak pernah menyebut isu ini di Parlimen pun? Kerana kuasa barat memang terlibat juga serangan atas Yaman begitu lama, soalnya. Tidak benar tuduhan bahawa Salahuddin tidak senang dengan pemulihan Afghanistan. Di sebalik kritikannya terhadap tindakan Hadi, Salahuddin menyatakan beliau bersetuju rakyat Afghanistan patut dibantu. Tetapi mestilah mengikut segala peraturan amalan antarabangsa demi menjaga nama baik Malaysia dan menunjukkan sikap memahami undang-undang tamadun antarabangsa sedia ada. Apa yang dikritik ialah Abdul Hadi sebagai Duta Khas Perdana Menteri membuat komitmen bantuan kepada wakil Taliban semasa kerajaan negara ini belum pun lagi mengiktiraf kerajaan Taliban Afghanistan dan tanpa mandat daripada kerajaan Malaysia. Isu ini disebut oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah pada 12 Januari lalu yang mengesahkan Malaysia tidak terburu-buru mengiktiraf kerajaan yang dikuasai Taliban dan masih menunggu laporan Badan Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebelum membuat keputusan. Kalau boleh, ia dibuat melalui platform antarabangsa. Contohnya, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC membuat keputusan itu. Bagi Malaysia, yang pertama, kita belum mengiktiraf kerajaan yang ada di Kabul dan kita berhati-hati dalam proses pengiktirafan ini, katanya lapor bernama. Taliban mengambil alih kuasa pentadbiran negara itu pada Ogos tahun lalu. Terdahulu, Menteri Luar Pakistan Shah Mahmud Qureshi pernah menyuarakan kebimbangan berdasarkan maklumat risikan sedia ada tentang kehadiran kumpulan
kumpulan ekstremis yang tidak dikawal di bumi Afghanistan. Kumpulan seperti Al-Qaeda dan Daesh akan mengambil kesempatan daripada krisis ini dan akan meningkatkan pergerakan mereka di Afghanistan, katanya menjelang mesyuarat sesi luar biasa ke-17 Menteri Luar Majlis OIC di Islamabad pada 19 Disember 2021 dengan Pakistan sebagai tuan rumah. Justru sikap Malaysia berhubung pengiktirafan Afghanistan masih belum jelas. Menurut Saifuddin, Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia IPHRC, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman juga dilantik sebagai penasihat khas mengenai Afghanistan di negara itu bagi memudah cara bantuan kemanusiaan, lapor bernama. Bagaimanapun, beliau berkata Malaysia telah berikrar untuk menderma kira-kira RM418,500 kepada usaha kemanusiaan PBB di Afghanistan. Rupanya, Malaysia sudah ada penasihat khas untuk Afghanistan. Ulang, Malaysia sudah ada penasihat khas sebagai memudah cara bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan yang dilantik oleh kerajaan. Selama ini Malaysia tidak melihat ada keutamaan untuk membuka kedutaan bagi negara tersebut. Justru, apa sebenarnya matlamat duta khas ke Timur Tengah campur tangan dalam isu kerajaan Taliban di Afghanistan? Lagi pelik, apabila pemimpin amanah bersuara, maka ia terus dikaitkan dengan DAP.